ha mai ha. Ya ya je tak nampak nampak. Ha. Oh, okey okey. Sangat. Ha. Ya. Dah, Ijaz tak ubah. Hmm. Ha. Ha. Okey. Ha. Okey okey. Ha. Okey okey. Ha. Tu nampak dah okey dah. Okey. Ha. Okey okey. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Hmm. Okey dah. Sini sini. Kalau sini tu ada. Sini je. Tak ada bunyi kan? Tadi dia tadi. Okey, Assalamualaikum. Hmm. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam Jumaat. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik belaka. So, saya Hafizah. Saya Elina. Okay, so hari ni kita nak bincang pasal topik berkenaan dengan sleep disk. Okay, kenapa sleep disk terjadi kepada orang muda? Okay. Okay, Elina. Ya. Ramai pesakit sleep disk kan yang datang kepada fisio kan? Ya. Okay. Kebanyakan yang Elina jumpa lah yang usia-usia lebih kurang berapa? Yang saya selama ni saya pernah jumpa pesakit saya kebanyakannya umur dalam 30-an, dalam 30-an. Dan kebanyakannya mereka adalah daripada golongan lelaki, kaum-kaum Adam. So itulah yang saya boleh cakap pasal sleep disk. Okay. Macam saya pun kebanyakannya umur dalam 30, 40 macam tu. Sebenarnya macam tak banyak pun kita jumpa yang umur 60 ke atas. Melainkan yang umur 60 ke atas tu yang memang masih lagi aktif bekerja, aktif lagi buat berjalan-jalan, masih lagi bekerja lah. Okay? Okay, saya nak tanya, boleh bagi feedback tak? Ada dengar tak suara kami? Dengar jelas ke tak? Boleh komen dekat bawah beritahu jelas tak suara kami. Okey. Sebelum kita pergi ke topik-topik yang kita nak kupaskan ni, topik dia satu je, sleep disk je. Tapi nak tahu kenapa orang muda yang dapat sleep disk? Okey, Natsu Dreadnil. Selamat datang. Thank you. Okey. Okey nah, kalau kata sleep disk ni, okey, kalau kita tengok sleep disk ni ramai yang dah tahu rasanya. Kalau selain daripada sleep disk, kita panggil apa, Elina? Biasanya orang datang ni dia beritahu jika sakit belakang macam tu. Dia sakit belakang biasanya commonnya saya dengar sakit belakang. Sakit belakang lah nah, bahasa senangnya tu. Ataupun kita panggil nama lain dia adalah prolapse intervertebral disc. Okey. So macam mana kita nak tahu kita ni ada sleep disk ke ataupun sakit belakang yang jenis lain? Sebab sakit belakang ni
seperti yang kita tahu, sakit belakang ada banyak jenis. Bukan setakat slip disc, kita ada spondylosis, spondylolisthesis, apa lagi? Spondylolisthesis. So banyak jenis lah sakit belakang ni. Maybe disebabkan oleh myofascial pain. Okay. So kalau macam tu, macam mana kita nak tahu sama ada kita ni memang mempunyai slip disc? Kita kena pergi dapatkan confirmation lah, sama ada melalui MRI. Okay, so kena jumpa dengan doktor. So kalau kata kita tak ada confirmation, mungkin boleh jadi itu bukannya slip disc tapi adalah masalah lain lah. Okay, alright. Hi Nordiana. Thank you for join with us. Alright. Okay, so kita teruskanlah. So apa itu slip disc? Yang itulah slip disc ni sebenarnya adalah masalah di mana kita punya tulang belakang, kita punya tulang belakang antara tulang atas dan juga tulang bawah kita ada disc. Disc tu dia lembut sahaja. Dia ibarat sebagai penyerap kepada tekanan lah. Okay, so dia macam gel, so dia boleh ditekan, boleh bergerak, boleh terkeluar ke depan, boleh keluar ke belakang. Okay, so bila maksud slip disc ni, bermaksud disc tu mungkin terslip ke depan ataupun ke belakang, ataupun boleh jadi ke tepi, ke kanan ataupun ke kiri. Okay. Macam yang kita boleh tengok, okey, nanti saya akan tunjuk gambar ya, gambar tulang belakang kita. Okey, sekejap saya onkan gambar tu. Okey, so kita punya tulang belakang ni, kalau ikutkan di bahagian area depan lah ya, kita punya disc tu terletak. So disc tu seperti yang saya cakap tadi, dia lembut. Okey, kalau kata ada beberapa faktor lah macam mana disc tu boleh terslip ke depan ataupun ke belakang ataupun ke tepi. Ikut kepada faktor apa yang kita buat, kecederaan kita macam mana, mungkin kita tunduk mengangkat barang ataupun mungkin kita terlalu lentik badan ke belakang seperti contoh ibu mengandung. Okey, sekejap kita tunggu gambar. Alright, okey, kalau ikutkan di gambar ini, okay, tuan-tuan, puan-puan, cik, boleh tengoklah di gambar sekarang ni. Okay, kita ada, kalau ikutkan ini ni adalah kita punya vertebral body of tulang belakang kita lah, tulang spina. Okay, so di tengah-tengah ni adalah laluan kita punya spinal cord. Okay, spinal cord dalam tu ada maksudnya saraf yang lalu lah. Okay, dan ada saraf peripheral lah, dia keluar ke tepi. And then di bahagian belakang ni kita ada spinous process. Okay, apa yang kita nak cerita sekarang sebenarnya, okay, cuba boleh tengok gambar yang sebelah kanan yang ada arrow warna merah ni. Ini yang contoh berlakunya slip disc. Okay, boleh jadi kita contoh yang paling kerap berlaku adalah kita mengangkat barang yang berat. Okey, jadi tekanan di bahagian depan, okey, yang sebelah sini adalah sebahagian depan ya. Di sini. Okey, yang bahagian tulang ni adalah bahagian belakang. Jadi bila kita menunduk mengangkat barang, kita punya tekanan bahagian depan, bahagian perut sangat agak meningkatlah. Okey, tekanan bahagian depan meningkat menyebabkan dia menolak disc kita pergi ke belakang. Okey, macam dalam gambar ni, dia menolak ke bahagian kanan tulang belakang. Jadi terkenalah saraf yang keluar ke tepi ni. Okey, so saraf terhimpit. Bila saraf terhimpit, jadinya pesakit akan rasa satu sakit lah. Okey, dan kemudian boleh jadi kebas-kebas. Okey, rasa macam okey, semut-semut, dia akan rasa macam bening. Okey. And then okey, kenapa slip disc itu berlaku? Okey, nah. Okey, kenapa slip disc itu berlaku lebih kepada orang muda? Okey, kita pergi balik kepada tajuk kita tu lah. Okey.
Kenapa orang muda? Kalau mengikut kajian, dia berlaku pada umur dalam lingkungan 20 hingga 40 tahun. Kan? Okey. Nombor satu, kenapa berlaku pada orang muda adalah kerana faktor pekerjaan. Okey, kalau kita tengok, biasanya orang muda yang akan diberi kerja-kerja yang berat. Okey, contoh kerja-kerja buruh, kerja-kerja mengangkat tong-tong yang berat. Jarang kita memberi kerja yang berat itu kepada orang yang berusia. Okey. Jadi itulah antara kenapa ramai orang muda yang mendapat slip disc. Okey, so bila kerja-kerja berat ini dilakukan menyebab tanpa mempunyai kekuatan otot, kita panggil otot core muscle ataupun bahasa Melayunya adalah otot teras kita. Kalau otot teras kita tak berapa kuat, so itu akan menyebabkan kita senang untuk mendapat slip disc, kerana otot teras kita lah yang akan memegang tulang belakang dan menstabilkan supaya slip disc pun tak adalah keluar ke mana-mana. Okay, slip ke mana-mana. Okay, alright. Okey, so saya tunjuk sedikit kenapa yang saya katakan otot teras. Okey, ini ada gambar otot teras. Okey, so kita ada 4 otot teras ya. Yang pertama adalah transverse abdominis, iaitu bahagian kita panggil otot bahagian depan lah, otot perut. And then kita ada belakang kita ada multifidus, and then bahagian atas kita ada diaphragm. Okey, diaphragm tu yang bila kita bernafas dia akan naik, and then bila bernafas dia akan turun. Bila kita hembus dia akan naik. Okey, yang keempat adalah otot pelvic muscle. Pelvic floor muscle. Okey, so dia bertindak sebagai macam kita pakai bekung. So dia untuk menstabilkan lah kita punya bahagian tulang belakang. Okey. Kemudian selain daripada faktor pekerjaan yang kena mengangkat berat. Okey, selain daripada tu, Elina. Okey. Selain daripada tu, faktor pekerjaan yang memerlukan seseorang itu bekerja berulang-ulang kali. Maksudnya melakukan perbuatan yang berulang-ulang kali, seperti menunduk daripada pagi hingga petang, ataupun perlu membuat pekerjaan yang perlukan kita punya badan berpusing. Okey, itu boleh meningkatkan risiko untuk kita mendapat slip disc. Sebab apa? Apabila kita banyak bekerja berulang-ulang kali, otot itu akan jadi penat. So apabila penat dia akan lemah. So apabila lemah, kita punya otot tak dapat menampung pergerakan tu, tak dapat menampung tekanan yang diberikan kepada disc tu, maka disc tu boleh slip. Okey. Okey. Alright. Okey. Dah pekerjaan pun angkat benda berat. Lepas tu kerja pula berulang-ulang. Okey, macam Elina cakap tadi, kalau kena tunduk, macam contohlah kita bekerja di bahagian contohlah dalam kilang. Okey, tugas dia kena tunduk, angkat barang, ataupun pusing ke depan, ke kanan. Ke depan, ke kanan, berulang-ulang. Itu pun menyebabkan kita mendapat risiko untuk mendapat slip disc. Okey? Alright. So yang ketiga, saya nak sentuh sedikit pasal orang muda ni selalu dapat slip disc sebab dia rasa diri dia kuat. Okey, betul tak? Sebab orang muda ni dia rasa diri dia kuat, so dia nak buat semua benda. Dia tak risau pun sebab dia rasa dia sihat, dia kuat. Okey, satu benda saya nak share. Orang yang mendapat slip disc, orang yang mempunyai slip disc, dia tak semestinya menunjukkan simptom. Mungkin dia tak ada langsung rasa sakit, dia tak ada rasa kebas, dia tak ada rasa menyucuk-nyucuk, menjala sampai ke kaki. Tapi boleh jadi dia ada slip disc. Sebab slip disc ni pun kita ada level-level dia. Mungkin dia hanya mild, tapi kalau dia tak jaga, dia still continue pekerjaan yang merisikokan dia mendapat slip disc, and then dia terdedah lah. Maksudnya dia akan mendapat daripada mild, dia akan menjadi severe slip disc ataupun severe PID. Okay? So jangan terlalu rasa diri kuat. So kena berhati-hati. Okay, senang saja. So nombor 4. Okay, nombor 4, kenapa orang muda ni berisiko mendapat slip disc? Kerana mereka lah golongan yang sibuk nak
sibuk mencari nafkah. So bila mereka sibuk, so mereka lebih mementingkan komitmen lain selain daripada menjaga kesihatan diri. So mereka lebih fokus dalam bekerja, and then menyebabkan mereka tak indah tentang diri. So itu juga boleh menyebabkan orang muda itu mendapat sleep disease. Okey, seterusnya Puan. Okey, nak cari nafkah kan? Betul lah juga. Sebab kalau tak buat kerja, macam mana nak bagi anak-anak makan kan? Nak bagi maksudnya nak teruskan hidup, kena bekerja. Nak buat macam mana? Mungkin kerja dia memang kerja dia yang tu saja. Memang hari-hari kena angkut simen. So nak tak nak, dia memang terdedah kepada risiko tu. Okey? Right. So yang seterusnya adalah sleep disk ni bukan hanya orang yang buat kerja berat Bukankan hanya kerana orang tu buat kerja berat, banyak buat kerja, rajin sangat ni. Tapi sleep disk juga boleh berlaku kepada orang yang sedentary lifestyle, iaitu orang yang mungkin kehidupannya agak pasif. Maksudnya mungkin dia bekerja di office, dia tak bergerak ke mana-mana, hanya duduk statik di meja. Daripada pukul 8 sampai pukul 1. Duduk je lah dia sampai 4-5 jam. Jadi orang-orang yang sebegini juga terdedah kepada sleep disk. Kenapa? Yes, bila duduk lama, otot akan menjadi keras lah, dia tak fleksibel. And then lagi satu, dia akan menjadi weak lah, dia akan jadi lemah. Jadi tugas dia untuk memegang, untuk support, dia dah jadi dah kurang fungsi dia dah. That's why kalau pernah dengar ada orang pesan setiap sejam sekali, bangun, stretching, pergi bergerak, do some exercise. Jadi jangan kata orang yang buat kerja berat je terdedah kepada PID. Orang yang duduk saja, baring saja, tak buat apa pun terdedah kepada sleep disk. Nanti pada hujung rancangan ni kita akan kupas sedikit, tunjuk sikit macam mana sleep disk tu berlaku. Alright. Selain daripada tu, saya juga nak tambah risiko kenapa orang muda ni dapat risiko sleep disk. Berkaitan juga dengan apa yang Puan sebutkan tadi, iaitu lifestyle yang tidak aktif. So poin seterusnya ialah peningkatan berat badan juga menyebabkan berlakunya sleep disk. Kenapa? Sebab bila badan makin bertambah berat, so tulang belakang secara spesifiknya disk tu sendiri akan menampung lebih banyak berat. So bila lebih banyak berat, so lebih banyak tekanan ke atas disk tu, so dia boleh menyebabkan dia sleep. So material dalam tu dia boleh sleep. Dia bergantung kepada pressure. Semakin tinggi pressure, so dia makin berisiko untuk sleep. Seterusnya Puan. Seterusnya saya nak sebut sedikit. Sleep disk ini juga berlaku pada orang-orang yang mengandung. Selain daripada yang kita cerita tadi tu, orang yang mengandung pun senang dapat sleep disk tau. Sebab apa? Satu, sebab pertambahannya berat badan lah. Relate dengan yang Elina cakap tadi tu. Dan dalam masa yang sama, orang yang mengandung ni kalau perasan, dia punya posture dia macam ni. Dia macam ni, sebab nak tampung perut kat depan. So itu pun menyebabkan dia punya disk dia tu tak sekata lah. Maksudnya dia boleh menyebabkan pressure di belakang yang tinggi. So disk tu boleh terselip ke depan. Boleh? Faham ke? Kalau tak faham, kalau ada masalah, kalau ada pertanyaan, boleh terus ajukan kepada kami. Boleh komen dekat ruang komen ataupun boleh message kami di ruang inbox kalau tak nak kalau nakkan privacy lah. Alright. So itu seterusnya adalah Lina. Seterusnya dan the last point, kenapa risikonya dekat orang muda, sebab mereka adalah golongan yang, saya tak kata semua, tapi golongan yang merokok. So merokok ini boleh meningkatkan risiko sleep disk. Kenapa? Sebab
Okey, dalam rokok ni ada satu bahan yang dinamakan nikotin. Okey, familiar kan dengan nama nikotin? Okey, nikotin itulah yang menyebabkan orang perokok tu sendiri rasa ketagih untuk merokok. So, apa efek dia? Nikotin kepada badan kita yang boleh kita relate kepada sleep disc. So, nikotin ni pertama, okey, dia ada dua sebab. Okey, pertama, satu dia nikotin ni efek dia kepada salur darah kita, dia akan menyempitkan salur darah. So bila sempitnya salur darah, so nutrien, oksigen dia dapat disampaikan dengan optimum kepada disk tu dan akan menyebabkan disk tu berlaku degenerative changes. Maksudnya dia akan berlaku, boleh kita kata penuaan dengan cepat sebabkan efek nikotin tu. Okay, yang kedua, efek nikotin tu boleh menyebabkan satu bahan ni dalam disk. Bahan ni bahan ni lah yang memberikan sifat disk tu anjal. So apabila nikotin ni membuatkan penghasilan bahan anjal itu berkurang, so ia akan menyebabkan disk tu kurang sifat untuk menyerap hentakan. So sebab itulah merokok boleh membuatkan seorang itu mendapat sleep disk. Okey, itu saja. Okay. So macam mana yang saya ada sebut tadi, disk ni dia macam gel. So dia mesti bersifat anjal. Okey, contohlah ditekan di bahagian kanan. Okey, dia akan kembung sebelah kiri. Kalau tekan bahagian depan, dia kembung sebelah belakang. Okey, macam belon, boleh bayangkan tak? Okey, so kalau kata dia kurang sifat anjal, mungkin bila kita tekan, mungkin pup terus. Ataupun mungkin rapuh terus. Okey, so dia punya sifat dia tu dah tak seperti sepatutnya lah. Okey, dan boleh jadi dia boleh rupture terus lah. Okey, okey. So itu antara yang kenapa kami katakanlah golongan muda ni berisiko tinggi untuk mendapat sleep disc. Alright. Okey. So kita akan demo sedikit. Okey, kita ada ini ya. Okey, sekejap. Right. So kita ibaratkanlah. Okey. So ini contohlah, okey. Ini tulang belakang. Okey, di antara tulang belakang ni di tengah tu adalah disc. Okey. So katakanlah, okey, ini bahagian depan, ini bahagian belakang. Jadi katakanlah kita menunduk ke depan. Okey, saya tunjuk ya. Okey, katakan saya menunduk ke depan. Okey, bila saya menunduk ke depan, boleh nampak ni. Maaflah, ini adalah palm. Okey, kita palm kaki tu. Okey, saya just nak bagi gambaran. Okey, bila kita tunduk ke depan, so bahagian depan akan macam ni lah. Okey, so dia akan jadi macam ni. So boleh bayangkan bila tempat yang kita menekan, dia punya pressure, tekanan akan tinggi, akan naik, akan tinggi lah. Okey, so bila tekan ke depan, jadi bahagian belakang, okey, nampak tak dia terbuka? Okey, so bila terbuka, bila otot bahagian belakang lemah, so akan menyebabkan disc yang di antara tulang atas dan tulang bawah tu, yang di tengah-tengah ni, dia akan mudah tergelongsor ke belakang dan akan keluar, kenalah pada saraf tunjang, saraf periferal bahagian tepi dan menyebabkan bila saraf dia tertekan, dia akan menyebabkan rasa sakit, rasa kebas. Mungkin sakit itu bukan hanya di bahagian belakang, akan menyebabkan pergi ke kaki. Okey, kita panggil radiating pain lah. Okey, dia menjala sampai ke kaki. Jadi contohlah. Okey, itu contoh kalau menunduk. That's why bila kita menunduk nak angkat barang, okey, jangan tunduk macam ni. Okey, so badan pun membongkok. Okey, so bila macam tu sangat bahaya, disc kita boleh terkeluar, bukan terkeluar banyak, mungkin sedikit, tapi bila once dia terkeluar, so senang untuk keluar banyak lagi lah. Okey, okey, so bila tunduk, so pastikan belakang kita tegak. Okey, so tunduk angkat barang, okey, gunakan hip. Okey, gunakan hip, paha lah. Okey, bengkok lutut,
tunduk angkat barang. Okey, saya rasa yang ni ramai dah tahu. So pastikan tulang belakang kita sentiasa kita protect lah. Maksudnya kita jaga dia. Pastikan belakang lurus. Okey, so itu boleh faham tak? Okay, kalau tak faham, sorry ya, PM tepi ya, PM tepi ya. Alright, so kalau kata Elina sebut tadi berkenaan dengan kenaikan berat badan lah. Bila kita punya berat, kita berat lah, maksudnya kita overweight. So sama juga, bila berat, so daripada dia ada ruang yang agak besar, menyebabkan dia tertekan. So bila tertekan macam ni, so senanglah disk tu mungkin boleh burst, mungkin boleh terselip lah juga ke mana-mana, ke depan, ke tepi, ke belakang. Okay, saya guna bahasa yang saya harap bahasa mudah yang senang faham. Okay, so macam itulah cerita dia. Alright. And then sama jugalah bila buat kerja berulang-ulang kali. Okay, tunduk, bangun, tunduk, bangun, tunduk, bangun. So menyebabkan kita punya, sama juga, disk kita senang tergelincir. Okay, kena macam mana? Takkanlah tak boleh tunduk langsung, takkanlah tak boleh. Dah nak buat macam mana, memang kerja dia macam tu. Okay, so apa yang perlu? Kuatkan otot teras kita. Okay, kuatkan core muscle kita. Okay, so bukan bila sakit baru kita nak work out. Baru kita nak kuatkan otot kita. So that's why ada orang yang suka pakai bengkung. Kenapa? Sebab bila pakai bengkung, seolah-olah dia punya macam dia tolong pegang lah, tolong support. That's why bila pakai bengkung, orang yang ada sakit belakang, dia rasa selesa. Okay, so tapi sampai bila nak pakai bengkung? Kita punya otot bukannya dah lumpuh terus. Kita punya otot masih ada dan masih boleh bekerja. Jadi buat exercise. Okay, banyak senaman untuk core exercise, core muscle exercise. Kuatkan otot teras. Otot 4 otot yang saya cakap tadi. Otot depan, otot belakang, otot atas, otot bawah. Okay, kita punya, okay, saya tunjuk lagi gambar. Alright. Okay, okay. So otot depan, otot belakang, atas, bawah. Senang saja ingat, tak perlu penghafal. Okay, so senang saja. Dia ibarat macam kita pakai bengkung. Okay, bengkung terus rasa selesa. Okay, so macam mana nak buat senaman ni? Kenalah pelajari teknik-teknik dia. Bukan semua senaman untuk kuatkan otot masa core, otot masa teras lah, otot core masa. Okay, bukan semua senaman untuk kuatkan otot teras. Dan kita ada level step by step. Orang yang tak pernah buat senaman, dia tak boleh buat terus kepada plank exercise. Okay, so kita ada step by step. Okay, so kalau kata nak tahu lebih lanjut macam mana nak kuatkan kita punya otot teras ataupun core muscle, bolehlah dapatkan khidmat nasihat daripada mana-mana fizioterapi ataupun sukan pun boleh ada. Coach sukan pun dia orang akan tahulah, depa mesti tahulah. Okay, and then dapatkan info yang betul. Kadang-kadang orang kita ni suka Google. Okay, bila Google, masalah dia tak semua yang exercise tu sesuai untuk kita. Okay, sebab kita tak tahu kita di level yang mana. Okay, so dapatkan senaman yang sesuai untuk kita. Alright. Okay. Okay, so saya rasa setakat itu saja. Elina, ada apa-apa yang nak tambah? Setakat ni tak ada, memang dah lengkap yang Puan tunjuk tadi. Harap-harap. Moga membantu untuk mereka di luar sana yang menghadapi sakit belakang. So kalau anda dapat sakit belakang, jangan berlengah untuk dapatkan rawatan. Sebab merawat itu lebih baik daripada melarat. Okay, so terima kasih banyak atas kesudian meluangkan masa bersama kami. Segala yang kekurangan, mohon maaf. Semoga kami dapat memberi semoga live hari ini dapat memberi manfaat kepada ramai di luar sana lah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi insyaAllah.